A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Insya-Allah kita jumpa lagi pagi ni. Dan pagi ni insya-Allah kita akan kongsikan satu tajuk yang anak assume mungkin ada yang dah pernah dengar, iaitu syahadatul haq. Boleh tahu ke berapa ramai yang dah pernah dengar, berapa ramai yang belum dengar, dan berapa ramai yang perkataan syahadatul haq ni pun tak pernah dengar? Saya. Nah. Pernah, maknanya pernah dengar pengisian dia? Pernah dah lupa. Oh, lama sangat dah tu. Kecil-kecil lagi dengar. Pernah. Ada yang tak pernah ke? Semua macam pernah ni? Kalau macam pernah, baik nak buat exam je ni. Tak pernah. Tak pernah. Oh, tiba-tiba tak pernah pula. Okey, ada yang tak pernah. Tak pernah dengar pengisian dia. Ke perkataan tu pun mana datang ni tak pernah dengar. Okey, insya-Allah. So ramai yang dah pernah dengar. So nanti harapnya boleh respon lah dengan soalan-soalan yang diajukan. Tak baca lagi buku dia. Alright. So ada yang tahu dia dari buku. So insya-Allah dalam masa yang ada pagi ni, kita akan cuba cover setakat yang mampu dalam masa yang ada ni, yang berbaki ni, insya-Allah. So seperti biasa, tapi alhamdulillah antum semua responsif tadi. So apa perasaan pagi ni? Tadi korang ada ice breaking katanya. So dah cair, dah pecah aisnya. Semangat sekarang ke dah bagaimana? Semangat insya-Allah. So kalau kita sambung daripada semalam semua ada perasaan nak melaksanakan tanggungjawab. Kalau kita ending semalam tu berkenaan dengan tanggungjawab yang sebenarnya terpikul atas bahu kita bila kita faham tujuan hidup kita, dan ada ayat-ayat syurga dan sebagainya. Semua ada intention untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Ada. InsyaAllah ada, alhamdulillah. Okey, so anak assume semua ready nak mula Alright. Now, kita mulakan ni. Tahu tak game ni? Game apa nama dah? Yang kalau orang lukis kat depan, lepas tu korang kena teka apa benda yang dilukis tu. So anak lukisan dah siap. So anak akan just pancarkan je. So nak minta teka secara immediately lah. Agaknya apa ni? Bedah buku, yes. Alright. Siapa yang pernah dengar, semua familiar ke bila sebut bedah buku, apa bendanya tu? Ada yang pernah dengar? Alright, tahu. Ada yang pernah dengar tajuk yang disampaikan melalui kaedah bedah buku tak? Dan tajuk apa? Ke tak ada? Kalau yang dah lalu, yang tadi semua sebut dah pernah dengar syahadatul haq, antum dengar versi bedah buku ke versi lain? Dua, maknanya dua kali pernah dengar ke dua-dua tu maksudnya? Dia guna dua-dua approach? Pernah dua-dua. Pernah dua-dua. Okey. Yang lain belum lagi. Okey. Now, siapa yang pernah dengan approach bedah buku akan appreciate apa extra benda yang kita dapat kat situ lah. Cumanya dia tend to be panjang lah masa yang dia perlukan, sebab dia maknanya kita duduk dalam dewan bedah tu, dia satu-satu kan. Okey, kita ambil pisau tu, potong, kita buka, nampak organ ni macam ni. Dan so dia akan panjang, slow and steady, dan bit by bit, dan dia akan jadi panjang. Approach yang biasa orang guna ialah, contohnya macam Ana dah siap bedah dah keluarkan organ-organ yang nak. So Ana just bentangkan main point je. Oh, dalam badan kita ni ada jantung, ada paru-paru, ada ni. Dia terus macam tu. Dia tak melalui proses yang bedah buku tu lah.
Dan ana perasan kalau Syahadatul Haq ni ada orang yang menyampaikan versi bedah buku, ada yang menyampaikan versi yang dah siap bedah, yang dia tunjuk dah hasil yang dah keluar je. Dan ana tengok slide tahun lepas, approach yang kedua tu, approach yang macam just extract certain main point, atau kongsikan yang tu saja. Pagi ni mula-mula anak ingat nak guna bedah buku, sebab anak assume, sebab tadi ramai dah pernah dengar, so mungkin yang dengar tu mungkin versi yang bukan bedah buku. Tapi tu yang nak tanya tu, so kalau anak punya assumption tu tersasar. Cumanya kalau approach bedah buku ni anak pernah buat, kalau Syahadatul Haq ni bedah buku yang anak pernah buat, kalau kat France tu kita cover dalam masa sehari setengah. So kalau nak compress dalam masa sejam, sekarang ni tengah sejam je, so dia jadi kita kena guna either versi bullet train ataupun macam mana kan, ataupun kita akan cover sampai takat mana yang kita mampu saja. So siapa nak dengar lebih, apply masuk UIA dan kita sambung kat UIA lah kan. Alright, ataupun tak apa, sesi-sesi online now. InsyaAllah, so tajuk kita pagi ni ialah Syahadatul Haq. Syahadatul Haq, dia actually adalah satu, dalam bentuk yang kita jumpa sekarang ialah dia dah jadi buku. Cumanya asalnya dia adalah satu ucapan oleh Sayyid Abul A'la Al-Maududi yang diucapkan dalam satu majlis dan kemudian dibukukan ucapan tersebut. So sebab tu kalau kita baca, dia macam orang bercakap, dia bukan bahasa penulisan. So kalau perasan lah kan? Tapi kalau siapa yang bukan baca buku ataupun bukan cover bedah buku, dia takkan perasan benda tu lah, sebab kita dah siap bedah. So kaedah bercakap apa semua tu takkan appreciate. Dia akan jadi dalam kaedah. Contohnya kalau Ana yang sampaikan dalam approach yang dah siap extract main point tu, dia akan dibentangkan dalam bahasa Ana lah kan? So kita takkan appreciate dalam bentuknya yang asal. So pagi ni slide ni adalah slide versi bedah buku sebenarnya. So kita tengoklah macam mana. Cumanya Ana harap antum punya skrin ni cukup besar dan cukup resolusinya untuk baca ayat-ayatnya lah, sebab bedah buku tu biasanya kita ada buku depan kita dan kita pergi sama-sama kan. Tetapi kalau ada di slide ni, dimasukkan dalam slide ni, tulisan dia jadi agak kecil. So harapnya boleh baca, boleh nampak kan, sebab kalau tak sebab anak akan baca dan kemudian hurai jika perlu. So far tulisan ni boleh nampak ke? Boleh baca? Boleh alright. Ni belum kecil lagi ni, sebab ni baru penting, bila banyak perenggan tu jadi kecil. Okey, ucapan ini disampaikan oleh Al-Maududi, pemimpin jemaah Islam, dalam suatu majlis yang diadakan di Bandar Sayal Qaut, salah satu sebuah bandar di barat wilayah Punjab. Okey, jemaah Islam tu sebenarnya bila dia translate actually kalau pernah dengar Jamaatil Islami di Pakistan. Okey, ini tulisan boleh nampak ni rasanya font dia akan size macam ni. Saudara, sudah menjadi sebahagian daripada amalan kami untuk membahagikan setiap majlis dan perhimpunan kami kepada dua bentuk. Yang pertama, kami sebagai anggota Jemaah Islamiyah bermuzakarah dengan membentangkan segala kerja dan usaha yang telah kami lakukan. Kami berbincang tentang strategi dan langkah yang perlu kami ambil untuk mengembangkan dakwah. Okey, itu bentuk yang pertama yang normally dibuat. Kedua, kami jemput penduduk setempat, di mana kami adakan perhimpunan. Melalui perhimpunan ini, kami akan jelaskan kepada penduduk setempat tentang dakwah Islamiyah. Kami juga akan jelaskan kepada mereka pendekatan yang kami pilih dan kami guna dalam usaha kami untuk menyebar dan mengembangkan keistimewaan dan kelebihan dakwah yang abadi ini. Ini bentuk yang kedua. Okey, boleh agak kot. Biasanya yang pertama tu kalau macam kita ni macam meeting, retreat dan sebagainya kan. Kita bincang gerak kerja, kita bincang strategi, kita bincang feedback, muhasabah, next program dan sebagainya. Yang kedua tu pula mau kepada kita pergi kepada masyarakat, cerita pasal Islam. Rasa-rasanya buku ni diambil daripada ucapan bentuk pertama ke kedua? Dua. Yang kedua sebab dia tengah bercakap dengan masyarakat setempat. Okey. Majlis yang tuan-tuan hadiri melalui jemputan anggota jemaah ini merupakan bentuk kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi,
Sekarang ini kami ingin jelaskan kepada hadirin sekalian tentang dakwah yang kami laungkan kepada seluruh manusia. Semoga semuanya beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, so jawapannya di situ. Dakwah kami ini ditujukan kepada semua, baik buat mereka yang telah beriman dengan Allah dan Rasulnya, juga buat mereka yang masih belum berpeluang untuk beriman. Kami tujukan dakwah ini kepada mereka semua semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Malangnya, dalam majlis yang berbahagia ini tidak kelihatan golongan yang kedua yang saya nyatakan tadi. Dapat tangkap tak? Golongan kedua ni siapa? Orang yang tidak beriman. So Maududi dia cakap apa? Unfortunately, malangnya saya tengok audience sekarang ni semua orang Islam ni. So dia anggap sebagai satu masalah kan? Semua ini disebabkan oleh kepincangan dasar yang telah diamalkan oleh raja dan pemerintah kita di dalam tempoh 8 kurun yang silam dalam menjalinkan hubungan dengan penduduk negeri ini. So dikaitkan dengan kisah silam, di mana kalau kita tahu sejarah India dan sebagainya itu pernah dipimpin oleh kerajaan Islam, tapi layanan kepada non-Muslimnya tidak berapa elok, yang menyebabkan sekarang dakwah Islam tu dah tak nak didengari oleh puak-puak ni kan. Mereka tidak melaksanakan dengan baik undang-undang Islam dalam konteks hubungan antara kaum. Mereka juga tidak memberikan layanan seperti mana yang sepatutnya diberikan oleh seorang pendakwah dan penakluk kepada seorang ahli zimmi. Tidak seperti mana layanan yang pernah diberikan oleh generasi Arab dahulu kepada orang-orang bukan Islam di Iraq, Syam dan sebagainya yang tunduk di bawah kuasa mereka. Okey. So bila baca part ni, anda kalau first time anda baca part ni, anda terus terbayang kat Malaysia. Kita layanan Muslim macam mana? Sebab dia ada kesan jangka panjang. Dalam konteks ni juga, pemerintah kita dulu layanan Muslim tak seperti yang sepatutnya, menyebabkan sekarang bila kita nak sampaikan Islam kepada mereka, memang dia tak nak dengar. So hopefully kita tidak buat kesilapan yang sama, walaupun secara umumnya nampak macam itu. Malah kita sendiri tidak boleh nafikan bahawa kita turut terlibat, kerana kita sendiri melayan mereka seolah-olah mereka adalah bangsa asing yang berbeza sekali dari segi darah, bahasa dan budaya. Tidak hairan jika Islam pada pandangan mereka adalah agama yang khusus untuk satu bangsa atau satu keturunan, bukan satu agama untuk seluruh manusia. Jujurnya, antum rasa non-Muslim kat Malaysia ni anggap Islam macam ni juga tak? Dia kata, oh itu agama untuk orang Melayu. Ke tak? Betul. Boleh juga. Boleh. Sebab kalau dia anggap macam tu, boleh lah. Kemungkinannya salahnya salah kita. Dan yang lagi teruk, kalau kita sendiri pun ingat, bukan Islam tu memang untuk orang Melayu ke? Itu lagi masalah lah. Maksudnya kita kena belajar balik Islam tu apa kan. Itu satu problem. Kesannya, sebilangan besar hamba-hamba Allah terpinggir daripada dakwah yang benar ini. Mereka juga tidak bersedia untuk mendengar sesiapa sahaja yang ingin menyampaikan kepada mereka tentang risalah abadi yang telah didatangkan oleh Allah, yang merupakan Tuhan kita, Tuhan mereka dan Tuhan segala-galanya. Mereka tidak bersedia mendengar risalah para Rasul dan para Nabi yang datang untuk membimbing kita dan juga mereka menuju ke arah kejayaan dan kebahagiaan. Oleh itu, saya berhasrat dalam ucapan saya ini untuk tumpukan kepada beberapa aspek dakwah ini yang penting untuk dihayati oleh umat Islam. Okey. Disebabkan depan saya ni tak ada non-Muslim, semua orang Islam je ni, dan dia ceritakan problem tadi sebagai background. So saya terpaksa cerita kat korang yang Muslim ni pasal dakwah Islam supaya kita dapat membaiki keadaan. So itu konteks keseluruhan ceritanya. So kalau kita faham asal ucapan ni, dia ada similarity yang amat banyak dengan kita, betul tak? Dalam konteks kita pun ada isu kita ni. Orang non-Muslim roughly speaking atau generally speaking tak interested untuk dengar bila kita nak sampaikan dan sebagainya, dan ada wujud distinction malah bila disebut kat sini dia highlight Allah tu Rob kita, Rob mereka juga, dan Rob segala-galanya. Kita punya bahasa quite interesting. Dari kecil anak terbiasa dengar macam orang kata Tuhan kita ni, Tuhan dia orang something else. Maknanya kita sendiri pun kurang faham apa yang kita cakap kan. So that's quite interesting lah. Okay, so ini beberapa soalan yang dia lontarkan. Ini bukan dari tulisan Maududi So Ana just highlight beberapa isu yang hopefully kita boleh ponder upon Sepatutnya untuk non-Muslim ni kita layan mereka macam mana especially sebab kat Malaysia ni
kita yang sebagai maknanya bangsa yang memerintah lah in that sense ataupun majority yang dalam pemerintahan so sepatutnya dalam konteks ni layanan kita kepada mereka macam mana. So kita clear tak bab tu walaupun kita tak akan detailkan pagi ni. Kemudian adakah reaksi non-Muslim terhadap kita dan terhadap dakwah tu, puncanya kita sendiri, dan sekiranya ya, na'udzubillah, makin berat untuk kita jawab lah, dan kita akan perdetailkan dalam tajuk ini, syahadatul haq, kefahaman-kefahaman yang sepatutnya kita faham. Okey, dakwah yang kita tujukan kepada umat Islam, sekarang ni dah fokus dia dah bukan ni dakwah kepada umum dah, ni dakwah kepada umat Islam ni apa pula, dan akan valid kepada kita lah, sebab audiens kita sekarang ni, hari ni, kita semua ni umat Islam. So dakwah kepada orang Islam apa sepatutnya? Okey, dakwah yang kita tujukan kepada umat Islam ialah mengajak mereka untuk rasa tanggungjawab besar yang diletakkan di bahu mereka apabila mereka mendakwa mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan apabila mereka mengaku akur dengan segala perintah Allah dan Rasulnya. Tak mungkin mereka boleh berpuluk tubuh dari memikul tanggungjawab ini dengan hanya mengaku beriman atau mendakwa diri mereka sebagai seorang Muslim. Hanya bergantung dengan pengakuan dan cakap kosong dalam hal ini tidak cukup. So dia bagi satu benda yang quite interesting dalam konteks, okey, ada tanggungjawab yang terpikul di atas bahu seorang Muslim kalau dia mengaku dia Muslim. Apa tanggungjawab tu? Of course kita semalam kita dah bincangkan, so sepatutnya kita dah clear lah antara tanggungjawab besar kita sekiranya kita mengaku kita seorang Muslim. Yang kebanyakan umat Islam sekarang tak sedar itu tanggungjawab dia orang, kan? So ini satu soalan lah, tanggungjawab, kan? Tanggungjawab apakah ini? Okey, sebenarnya apabila kamu mengaku Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama kamu, kemudian kamu lafazkan syahadah yang sebenar, kamu sepatutnya merasai tanggungjawab yang perlu kamu laksanakan. Sebaik sahaja kamu lafazkan syahadah ini, kamu juga perlu fikirkan apakah yang dapat kamu lakukan untuk menunaikan tugas yang penting ini. Jika kamu tak laksanakan kewajipan kamu ini atau tak berusaha untuk laksanakannya, kamu sebenarnya menempah akibat buruk perbuatan kamu dan kamu akan rugi dunia dan akhirat. Kita dah rasa ke benda ni? So dia ada implikasi besar, dan berbalik kepada apa yang kita cerita semalam, bagi orang yang betul-betul rasa benda ni, dia akan cuba cari jalan macam mana nak buat, macam mana nak bagi jadi, macam mana nak selesai tanggungjawab. Kalau tak buat seperti yang mana disebut tu, so apa tanggungjawab yang besar sangat ni? Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah tanggungjawab yang anda katakan boleh membawa akibat buruk jika diabaikan ini? Suatu yang perlu anda sentiasa ingat ialah tanggungjawab besar ini tidak akan terlaksana dengan hanya kamu beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhirat. Maksudnya, aku beriman dengan rukun iman. Okey, tak cukup lagi. Tanggungjawab ini juga tak tertunai hanya dengan kamu laksanakan sembahyang, puasa, zakat dan haji saja. Dah buat semua rukun Islam. Tak cukup lagi. So apa benda pula ni? Malahan ia tidak cukup sekadar anda melaksanakan undang-undang syarak dalam urusan peribadi seperti perkahwinan, nikah cerai, pusaka. Kemudian anda berpeluk tubuh tanpa menitis setitik peluh dan kamu tidak lena. Okey, dah buat dalam kehidupan peribadi tu kan, dah ikut Islam dah ni. Pakaian ikut Islam dah, pergaulan dah jaga dah, kahwin ikut cari Islam, harta pusaka ikut cari Islam. Tak cukup lagi. So apa benda yang tak cukup lagi ni kan? Okey, tidak, bukan demikian saudara. Ada satu tanggungjawab yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada semua itu. Sedarlah saudara, tanggungjawab ini ialah kamu melaksanakan di hadapan seluruh alam ini segala hak syahadah al-haq ataupun syahadatul haq yang kamu imani dan kamu akui sebagai agama kamu. Okey, so itu mukadimah dia yang panjang yang important untuk make us realize, okey, unlike kebanyakan common understanding of Muslim sekarang, bila dah cukup solat puasa zakat haji, dia rasa dah lengkap agama dia, kan? So tidak sebegitu. Apakah hak syahadatul haq yang disebutkan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, dan demikianlah kami jadikan kamu satu umat pertengahan supaya kamu menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, dan Rasulullah SAW iaitu Muhammad pula menjadi orang yang menerangkan kebenaran buat perbuatan kamu. Okey, ini translation kepada ayat
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Okey. Kamu sendiri pun tahu apakah hukuman Allah buat mereka yang menyembunyikan syahadat ini ketika di dunia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada akibat buruk yang bakal mereka terima di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, yakni saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 140. So ini dalam konteks orang yang tak melaksanakan tugas syahadat dia dan dia sembunyikan benda tu. Hanya simpan duduk di sini je lah. Kita sendiri faham cukup. Allah kata siapa lagi zalim daripada tu? Boleh terima ke itu satu kezaliman? Ke tak nampak macam apa masalah dia? Boleh. Okey. Lihatlah. So kalau semalam kita dah cakap pasal tugas khalifah dan dalam surah Baqarah kan. So first half surah Baqarah tu banyak highlight isu kaum Yahudi yang fail dalam ni kan. So lihatlah kaum Yahudi yang telah dianugerahkan tahta syahadah ini sebelum kamu. Di sini kita dalam tugas ni. Malangnya ada di kalangan mereka menyembunyikan syahadah ni. Dan ada kala mereka mengakui kebenaran syahadah ni menurut kemahuan mereka yang berniat jahat. So menyeleweng pula kan. Malahan mereka tenggelam dalam kezaliman. Akhirnya segala amalan dan syahadah mereka digunakan bagi menegakkan kepalsuan dan menindakkan kebenaran. Justru itu mereka layak menerima laknat selama-lamanya. Okey. So kita kena faham dan bila kita baca Quran, bila dia sebut pasal Bani Israel, Yahudi dan sebagainya, dia bukan jadi problem sebab bangsa dia. Jadi problem sebab apa yang dia buat. So kalau kita faham benda tu, kalau kita ulang buat benda sama, na'udzubillah, dia akan jatuh kepada natijah yang bersama so kita kena faham tu. Sebab setengah kita ni macam faham macam dia macam racism sikit, macam oh dia orang tu sebab dia orang Israel dan sebagainya. So dia bukan begitu dia sebab apa yang mereka buat setelah dapat tugas itu So ni ayat tadi waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Okey. Mengapa sembunyikan syahadah dipandang sebagai kezaliman yang besar? Kan? Siapakah contoh yang telah melakukan jenayah dan kezaliman tersebut? So itu dibawa kepada Bani Israel Cumanya dalam keadaan sekarang, kerisauan utama kita ialah yang mengulangi benda tu ialah umat Islam Sebab kita yang ada syahadah tu, kita yang ada al-haq pada diri kita, tapi kita tak melaksanakan tugas syahadah tu. So itu kita patut risaukan dan kita akan bincangkan pagi ni Okey, so ni cerita yang anda dah sebut tadi, huraian dia kan. So apa balasan mereka kita pun tahu. Dan apa kaitan dengan kita? Ni satu silap faham anda rasa kebanyakan kita bila baca Quran pasal Bani Israel ni. Anda selalu buat analogi macam ni. Contohnya kita kat sekolah. Apa benda yang kita buat kalau lagu sangat ni. Kita tak hari main game je. Tak tahu kat sekolah boleh main game kita kan. Tapi contohlah sampai kita tak belajar dan sebagainya. Kemudian cikgu datang tegur kita. Cuba tengok senior kau tu kan, yang perangai macam ni lah, main game selalu, tengok dah fail. So kalau kita kata oh hampir gila senior aku tu kan, kita dapat tak point dia? Tak apa kan, sebab dia ceritakan benda tu untuk kita tu ambil pengajaran dan berubah. Tapi umat Islam sekarang bila baca kisah Bani Israel, dia pergi kutuk Bani Israel, dia bukan berubah meninggalkan perangai Bani Israel tu. Tu yang kelakar ni, kelakar dan sedih dan tragisnya So harapnya kita tak termasuk dalam kategori itu Syahadah ni apa sebenarnya? So ni ayat yang dibawa tadi yang dari mana datang perkataan syahadah tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. So syuhada tu highlight point dia lah kan. So ayat ni of course ramai yang dah pernah dengar, so memang dah clear dengan kupasannya insya-Allah, hopefully. Mungkin ini adalah refresh sekiranya kita terlupa. Bagi yang tak pernah dengar, hopefully kita ambil pengajaran sungguh-sungguh Now, apa yang kita faham daripada ayat ni? Ni keluar daripada buku tu nak highlight sikit pasal ayat ni kan. Dan apa implikasi kepada kita dan seterusnya apa yang kita perlu amalkan. Okay, normally anak akan tanya soalan ni, 3 soalan untuk level-level soalan yang kita perlu jawab kalau kita actually tadabbur ayat Quran kan. Kalau kita baca ayat Quran, kalau kita tadabbur,
first soalan kita kena mampu jawab, ayat ni cakap apa ni? Sebab kadang-kadang kalau kita tak tahu, tu fail lah. Tapi kita boleh masuk tengok terjemahan, Quran terjemahan, at least kita tahu, oh ayat ni cakap macam ni, maksud dia macam ni kan. Tapi itu tak cukup, itu belum tadabbur lagi tu. Soalan kedua ialah, so what? Apa kaitan dengan aku? Yang tu kena jawab. So banyak surah, banyak ayat kadang-kadang kita tak perasan. Sebab macam contoh cerita pasal Bani Israel kan. Kalau kita cakap, oh Bani Israel ni punyalah hampir ada macam ni kan. Okey, itu baru first layer ayat tu kan. So apa kaitan dengan kita? Kalau kita gagal jawab benda tu, kita belum tadabbur lagi. Sebab Quran kan panduan untuk kita, bukan cerita just kisah lama untuk saja-saja baca kan. Ketiga, so aku patut buat apa? Kan? What should I do now? Dan kalau kita berjaya jawab tiga-tiga tu, baru actually kita berjaya tadabbur satu-satu ayat. So tu benchmark ni lah. So bila kita tengok ayat tadi tu, kita dah clear ke kita patut buat apa? Bila baca wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Kita dah sampai ke level okay, I'm very clear dan aku faham sungguh aku patut buat apa. Siapa dah sampai situ? Ataupun at least okay, kaitan ayat ni dengan aku kat sini. Ada ke? Tadi, especially yang dah pernah dengar tadi tu, semua dah sampai situ ke? Dah clear dah aku patut buat apa? Boleh faham Yang lain? Okey lagi? Boleh faham, tapi perlukan sedikit pencerahan. Pencerahan. Masih ada kegelapan yang menyelubungi. Perlu dicerahkan lagi. Okey. Dalam tu, sebab dalam, okey, siapa yang pernah tengok tafsir ataupun kupasan ayat ni, kita akan perasan macam-macam jenis tafsir terhadap apa itu ummatan wasata, betul tak? Maknanya umat pertengahan apa? Dan macam-macam versi kita boleh jumpa macam-macam versi. So kita tu bukan nak kata betul salah. So penafsirannya banyak. Umat pertengahan ni ada yang kata macam ni, macam ni. Yang kita akan bawa kat sini dalam konteks yang dibawa di sinilah. Spesifik dalam konteks dibawa di sini. Okey. Dalam ayat ni, dalam potongan ayat ni actually bukan satu full ayat sebab dia sekerat ayat ni. Dalam sekerat ayat ni ada berapa karakter ataupun pihak yang disebutkan? Dapat identify tak? 3. Siapa? Rasul, Rasul, kita, manusia. dengan manusia. Alright. Ada lagi? Semua setuju? 4. Oh, siapa lagi satu? Kita. Tadi 3 tu apa? Rasul, bukan Rasul, kita umat ke? Betul lah. So kita. Lagi. Kalau ada selain dia 3 tu ada ke? Okey. Actually ada satu lagi Kalau kita kata wa kadzalika. Ka tu kamu kan? Maknanya kita lah. Betul Ja'alnakum. Na tu refer kepada apa? Allah. Tu yang kedua. Ummatan wasata tu balik kepada kita kan. Sebab kamu yang jadi ummatan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. An-nas manusia kan. Wa yakuna rasul tu rasul So kalau kita include Allah dalam setiap tu ada 4 lah in that sense So kita kalau ni sebab kalau dulu bila kita berdepan ni biasanya aktiviti yang kita sebut cuba lukis. Cuba lukis gambaran yang tergambar daripada ayat ni. Tapi sekarang ni kita ni anda terus lah. Sekejap. Satu lagi ialah saksi. Sebab syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida tu semua saksi. Bila kita sebut saksi, apa fungsi saksi secara umum kalau kita faham perkataan saksi tu? Apa fungsi dia? Bukti. Contoh dalam realiti saksi ni beraksi di mana? Penzina. Mahkamah. Apa tu? Nikah. Mahkamah. Okey, saksi dalam kes mahkamah. Ada lagi? Selain kes mahkamah ada lagi tak saksi yang diperlukan? Kahwin. Akad nikah. Kahwin. Akad nikah. Kena ada saksi Jual beli. Jual beli. Akad Akad jual beli Maknanya perjanjian macam tu. Akad. Okey. Alright. So basically itu contoh-contoh akad yang berbeza. Akad nikah, akad jual beli dan sebagainya. So dia perlu ada saksi. So kita ambil juga contoh yang kita very familiar. Tak tahulah berapa ramai yang kat sini familiar dengan akad perjanjian-perjanjian ni macam agreement
Kalau siapa nak sign PTPTN, dia ada akad dia kan. Kena bayar balik ke benda belah. Tu detail-detail macam-macam lah tu kan. Tapi tak apa. Yang kita bincang yang biasanya semua orang agak familiar, boleh tergambar ialah kes mahkamah, ada saksi kat situ. Sebab mungkin kita tak pernah masuk mahkamah pun, majoriti tak pernah pun, tapi pernah tengok cerita kan. Lagi satu ialah nikah kahwin. Mungkin ada yang pernah tengok. So, apa function dia? Kenapa dia perlu berada kat situ? Kita dah sebut dia ada kat situ kan, dalam mahkamah dan dekat nikah kahwin. Kenapa keperluan dia ada kat situ? Untuk buat apa? Sebab nak bagi tetap. Nak bagi? Tetap. Ni sekejap, kita cakap mahkamah dulu, okey. Mahkamah dulu apa fungsi saksi tu? Nak jadi bukti yang orang tu bersalah ataupun tak. Alright. So dia jadi part of the evidence kan. Macam betul, saya testify, penting untuk testify. So maknanya saya memang nampak dia bunuh. Ataupun tak. Masa ketika tu dia bersama saya main pingpong ataupun dia jadi alibi dan sebagainya. So itu saksi maksudnya dia testify on something. Okay. So dia faktor penting dalam decision making of bersalah atau tak kan, dalam ataupun apa-apa judgement yang nak dibuat dalam kes mahkamah. Dalam nikah kahwin pula, akad nikah ni, kenapa saksi perlu ada pula? Sebagai bukti yang dia dah kahwin. Sebagai bukti yang dia dah kahwin. Maksudnya apa? Akad dia betul. Akad dia betul. Nak mengesahkan betul akad dia tak. Lagi. Selain daripada sijil nikah, kan sijil nikah sebagai atas kertas. So sebagai realitinya saksi manusia. Tak tahu lah, itu yang nak faham lah. Okay. Of course dia antara syarat kan. Cumanya kita nak faham apa function dia di situ. Sebab kita faham je function wali ke function kalau yang lain-lain kan. Akad tu dan sebagainya. Now, dia ada similarity dengan mahkamah tu sebenarnya kan. Maksudnya kalau orang pertikai basically 2 minggu lepas tu duk berjalan berkepit kan. Astagfirullah. Dosa ni kepit-kepit kan. Aku dah kahwin lah dengan dia kan. Ya betul kan. Kau ni dah kahwin. Atau contohlah bila dipertikaikan kan. So dalam normal conventional punya kehidupan, saksi tu yang akan testify betul. Aku tengok sendiri masa akad nikah tu Kita sekarang ni jadi pelik sikit sebab kita hanya nampak saksi tu dia tukang function dekat situ hanya sah. Dia jadi macam pengesah. Tapi itu bukan function dia sebenarnya sebab Ana pernah tengok satu akad nikah ni dekat masa tu kat Kelantan sepupu. Kebetulan masa tu dia orang panggil Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz Allahyarham, untuk handle akad nikah tu lah kan. So dia datang dia kata mana ni bakal pengantin lelaki perempuan. Oh ni kan. So dia pergi duduk dekat depan pengantin lelaki lah kan. Lepas tu dia pun cakap lah kan. Dia tanya dulu nama perempuan tu apa semua. Okey, lepas tu dia dah ada info. Dia pun cakap, aku nikahkan nikah bla 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 kan. Lepas tu yang lelaki ni jawab lah, aku terima nikahnya bla 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 kan. So kata alhamdulillah. Lepas tu dia nak baca doa. Lepas tu semua terkejut tau. Kamera tak sempat ambil apa semua tau. Boleh bayang ke suasana tu? Macam kenapa ni? Dah selesai kan? Dia kata dah selesai lah. Sebab apa tau? Sebab salam pun tak. Sebab kalau kita yang biasa tengok kan, biasanya kita akan anggap salam tu wajib, betul tak? Sebab tak ada orang tak pernah tak bersalam lah. Ni dia duduk depan macam tu je. Kan? Tu satu. Kedua, apatah lagi kalau kita pernah tengok yang satu nafas lah apa benda tu kan. Tu lagi menarik lah. So dia cakap apa tau? Sebab dia tak tanya pun kat saksi tu sah tak sah. Dia kata kan dah cukup syarat. Tadi dah ada akad nikah, saksi tu nampak tadi, dia dengar, dah apa semua, settle lah. Kan? So kat situ membuka mata lah kepada orang yang tak pernah tahu asal usul syariat ni macam mana. Sebab kita biasanya judge syariat ni based on apa yang kita nampak. Dan kita nampak tu banyak budaya kita yang sebenarnya bukan dalam syariat pun. Kita terbiasa macam tu kan. Ana agak beruntung, Ana kahwin dengan orang Perlis. So proses dia mudah. Sebab lepas tu ramailah saudara-saudara yang datang Melaka semua. Tadi tu kalau kat negeri lain memang tak lepas tu. Sebab dia tak satu nafas lah apa benda kan.
Sebab tu kalau tempat-tempat macam ni dia tak ada isu, dia tak pernah isu sekali lafaz lah. Dia memang sekali je lah. Apa nak banyak kali pula kan. Tapi kalau tempat lain tu, tadi tak, awak tak jawab masa sentap tangan. Pernah tengok benda tu? Dia kena jawab exactly masa saya henjuk tangan. Dan ada yang kata tak bersambung lah apa. So tu benda-benda pelik yang berlaku lah. So sekadar tambahan kat sini. So bila kita tengok fungsi saksi tu, dia bukan untuk mengesahkan tu, tapi dialah saksi telah berlakunya akad nikah tu kan. Okey. So kalau kita faham macam tu, dan baru kita senang nak faham saksi kepada al-haq. Sebab syahadatul haq tu jadi saksi kepada haq tu, apa tugas dia? Apa tugas dia? Siapa saksi kepada siapa based on ayat tadi So wa kadzalika ja'alna, na tu kepada Allah kan. Kum tu apa? Kamu kan. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah Taala sebut manusia, semua manusia. Lepas tu wa yakuna rasul alaikum syahida. So dari ayat tu Allah kata, kami jadikan kamu umat pertengahan syuhada 'alan nas. Kita ni syuhada ke atas manusia, dan rasul alaikum syahida. Rasul tu syahid kepada kita. Maknanya kalau anda tanya macam mana Nabi menjadi saksi kepada kita? Menjadi saksi bukan kepada, ke atas kita. Sebab Allah tu kan. Saksi berkenaan apa dah clear ke? Sebab dia ada dua isu ni. Maknanya saya menjadi saksi, kalau dalam mahkamah tu saya menjadi saksi bahawa benda tu berlaku, tapi saya mempersaksikan benda ni terhadap para juri contohnya. Dia ada dua elemen tu. Satu, saya saksi di hadapan siapa? Di hadapan juri lah, untuk dia clear apa yang saya nak cakap ni. Berkenaan apa? Dengan berkenaan dengan hakikat tu. So bila kita cakap kat sini, fungsi dia syahadatul haq tu menjadi saksi terhadap Islam tu sendirilah. Kan, tapi siapa depan kita yang kita jadi saksi tu? So Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadi saksi di hadapan kita. Semestinya juga ke ada yang kata macam mana pula? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas saksi dia? Oh, sekejap. Okey ke tak ni semua? Ada jawapan? Ada soalan tak clear? Ada dah tak nampak? Dah Dan soalan seterusnya, adakah kita dah jadi saksi kepada umat manusia lah Now, okay, tak tahulah kalau ada confuse ke tak mampu nak jawab. Kita nak tengok bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan tugas ni. Okay, dalam gambar ni sebab itulah kita umat pertengahan Kita duduk tengah-tengah antara Nabi dan manusia. So kalau kita tak duduk tengah-tengah ni, maknanya kita tak channelkan apa yang kita dah dapat, kebenaran yang kita dapat kepada umat manusia. Tak boleh nak claim umat pertengahan lah, sebab kita tak duduk tengah-tengah tu kan. Okay, saksi terhadap apa kita dah cakap tadi Okey, balik kepada poinnya. Satu perkara yang jelas nyata ialah para nabi dan para rasul hanya diutus untuk menyampaikan syahadah ini. Sudah tentu tanggungjawab itu menjadi kewajipan mereka. Setelah itu, selepas ketiadaan mereka, maknanya lepas nabi dah tak ada, tanggungjawab ini diwajibkan pula kepada orang-orang yang mengimani dan akur dengan risalah dan perintah mereka. So pengikut nabi lah. Pada hari ini, tanggungjawab syahadah dipikul oleh seluruh umat Islam yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alright. Now, ini satu kisah, satu hadis, peristiwa apa yang Nabi sebutkan sebelum dia wafat. Ni ambil petikan kat sini. Summa qala, hal ballaghtu. Adakah aku telah menyampaikan? Maknanya Nabi tanya kepada semua orang, adakah aku telah menyampaikan? Qalu na'am. Mereka kata ya. Fatafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma shahad. Ya Allah, saksikanlah. Summa wada'an nas faqalu hazihi hajjatul wada'. Kan semua, dan dia apa yang kata? Wada'an nas, maknanya mengucapkan selamat tinggal kepada manusia, dan mereka kata ini adalah haji perpisahan. Faham tak apa yang Nabi tanya tu? Kenapa dia tanya tu? Adakah aku telah menyampaikan? Hal ballaghtu? Apa pentingnya Nabi tanya tu? Kita tangkap tak? Pastikan tanggungjawab Nabi, nak pastikan tanggungjawab Nabi tu dah terlaksana
Ana pun tak pasti. Tapi yang Ana faham gitu lah. Betul. Maknanya dia tanya kepada semua umat depan dia. Basically, in other words, aku dah buat tugas aku tak? Meaning that aku dah sampaikan clear, semua dah faham apa yang aku sampaikan, aku dah sampaikan. So, sebab tu dia cakap dengan Allah, Allah masyhad. Ya Allah saksikan, dia orang dah testify, aku dah jalankan tugas aku. Now, statement yang penting sebab kita cuba tanya diri kita sebelum kita mati, kita boleh cakap benda sama tak? Semua orang aku dah sampaikan kau boleh tanya? Kita boleh tanya? Kita tahu jawapan dia apa? Tanya saksi. Tanya saksi. Apa maksud tu? Kan? So, persoalan besar kat sini kalau kita faham tugas ni ialah maknanya aku dah jadi saksi tak bahawa Islam tu benar? Kan? Maknanya that's basically the question hal balau tu kan. Maknanya kita boleh tanya tak kan? Ana pun seriau kalau Ana nak bayangkan Ana tanya kat semua jiran-jiran ni, aku dah sampaikan ke? Kita sama besar lah kita sampaikan apa? Tak tahu pun apa yang kau sampaikan. So na'udzubillah lah. Maksudnya kita tak buat kerja lah maksudnya tu kan. So macam mana? Macam mana perasaan masing-masing? So itu core the tugas. Maknanya kalau sampai sini pun, kalau kita sempat cover sampai sini pun, sepatutnya antum dah rasa beban tugas tu dan Nabi dah buktikan dia actually buat siang malam dan dia boleh tanya dengan confidentnya sebab dia tahu memang dan terbukti semua orang cakap, ya Rasulullah, kamu dah sampaikan, kami dah dapat semua apa yang sepatutnya dia sampaikan, kami dah jelas. Kita so that's the big question. Sudah tentu dengan kebijaksanaan, rahmat dan adilnya, Allah tidak akan menghukum manusia apabila mereka tergelincir daripada landasan hidup sebenar, sedangkan mereka tidak pernah mengetahui jalan yang boleh memimpin mereka ke arah kebaikan atau jalan yang menyelamatkan mereka daripada dosa, sedangkan mereka tidak mengetahui jalan sebenar yang mendapat mengangkat martabat mereka ke arah insan yang sempurna. Faham Jadi kita tak mungkinlah Allah nak azab orang sedangkan tak pernah sampai kebenaran kepada dia. Tak pernah orang bagi tahu pun. Dia sepatutnya macam ni. Tak pernah dia tahu pun tiba-tiba nak diazab. Mana fair macam tu kan? Tidak mungkin ini dilakukan oleh Tuhan yang memiliki sifat pengasih dan pengampun. Malah turut memuji dirinya sendiri. Namun kemudian dia menghukum hamba-hambanya walaupun mereka tidak pernah diberitahu atau diberi amaran oleh para rasul atau para nabi dan para hamba-hambanya yang soleh. Kalau kita tengok semua kisah dalam Quran pasal umat-umat yang dibinasakan, semua akan ada kisah sebelumnya pasal Nabi, betul tak? Dia tak ada tiba-tiba umat-umat tu buat jahat, boom, kena azab. Tak pernah. Semuanya ada Nabi datang, sampaikan. So, orang yang terima, selamat. Orang yang kufur, layak diazab dan diazab. Boleh terima konsep ni? Satu persoalan untuk kita ialah, non-Muslim kat Malaysia ni, macam mana? Dia orang boleh claim tak sampai lagi tak? Kan? So keadilan Allah dalam menghukum manusia di akhirat adakah adil kalau orang yang tak pernah tahu apa yang betul apa salah tiba-tiba diseksa tak pasal-pasal? Dan mana keadilan kat situ Adakah adil sekiranya non-Muslim yang tak pernah tahu kemudian diseksa dan diazab? Dan sebab tu umat, kalau kita tengok dalam sirah perasan tak? Mereka dipanggil umat jahiliah umat jahiliah. Kemudian diutus Nabi SAW. Kemudian terpecah. Sebab jahiliah tu tak tahu apalah. Terpecah kepada Muslim dan kafir. Yang tunduk dan patuh ataupun ingkar dan kufur. Sebab apa? Sebab kebenaran dah datang, dah clear. Dah clear, tak ada orang boleh kata, tak tahu pun. Tak ada. Awak dah tahu, so tinggal awak nak tunduk dan patuh kepada kebenaran ke, awak nak kufur. In that sense, umat non-Muslim kat Malaysia ni, korang rasa masih jahiliah ke dah clear dah? Kita dah terang habis dah, dia dah faham dah saja degil tu. Ke dia pun tak ada siapa pun cerita macam mana Islam tu betul, tak tahu pun. So macam mana? So untuk kita fikirkan layakkah mereka mempersoalkan balasan tersebut? Itu satu persoalan yang besar. Kerana itulah pada mulanya Allah menciptakan seorang Nabi yang mulia. Kemudian Allah mengutuskan beberapa Nabi membawa berita gembira dan bencana. Ini diikuti pula dengan pengutusan utusan demi utusan kepada generasi demi generasi. Sebab tu setiap generasi ada Nabi yang datang. Malah yang kita tahu tu hanya
yang kita wajib tahu kan. Sedangkan jumlah Nabi tu cukup banyak. Tujuan Allah mengutuskan para Rasul ini adalah untuk mengajar bangsa manusia cara hidup sebenar yang diridai Allah dalam mengharungi hidup di dunia ini. Okey, kalau kita tak jalankan tugas syahadah ni, apa jadi? Kan? Okey, Ana tak huraikan ke sini sebab kalau ayat ni nak hurai dia panjang sebab dia kena ambil in context of surah Al-Baqarah dan ayat ni secara total. Dia berkaitan dengan pemindahan kiblat in short orang Yahudi itu hilang privilege dia sebagai the center of ummah bila Baitul Maqdis tu tidak lagi jadi kiblat. Faham kan? Sebab selama-lama sebelum tu Baitul Maqdis Masjidil Aqsa tetapi bila sampai tengah surah Al-Baqarah tu Allah kata dia orang ni dah fail dah. Dia orang tak nak buat tugas sangat. Sekarang kita akan lantik khalifah baru, umat wasatah yang baru, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tu kita pindahkan kiblat kepada Masjidil Haram. Maknanya dalam bahasa kita capital city agama Allah ni berubah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebab itu orang Yahudi marah. Sebab kalau dia sekadar menghadap kat mana solat, apa dia kisah kan? Macam orang Yahudi buat apa dia nak kisah orang Islam pandang sana ke pandang sana, peduli lah. Tapi implikasi kiblat tu bukan just menghadap mana. Dia isu je Allah dah tak kata central of agama ini di tempat dia, tapi dah pindah ke sini. Kat situ yang dimarah tu kan. Okey. Dia tak puas hati So itu ringkasan kupasan kepada ayat ni. Okey. Ana rasa kalau ana play benda ni, antum tak dapat dengar sebab dia dekat slide kat komputer Ana. So antum tengok video ni dan Ana akan ulang cakap apa yang dia cakap Hopefully at least antum akan still dapat tangkap apa yang dia cakap Boleh? Okey. So Ana akan dengar dan Ana akan ulang cakap lah. Ajuk cakap balik Ni Syakirin Okay, my question to you is this. If Allah want to make you born into non-Muslim family, can Allah do that or not? Just as an example, let's imagine, think for it for a while. If you are born into a non-Muslim family, non-Muslim parent, your parent will raise you as not a Muslim, right? As their religion. You will grow up as a non-Muslim. When you are born, they do ceremony a non-Muslim way. When you go to school, you have Muslim friend, no one talk about Islam to you. You continue to be a non-Muslim. When you work, your colleague are Muslim, but they don't do dakwah to you. You continue as a non-Muslim. You marry your partner, you have children, you continue as non-Muslim. And nobody do dakwah to you. And you die as a non-Muslim. Na'uzubillah. I'm not making a dua, but this is just for discussion. Dear brothers and sisters, can you think and contemplate for a while? Suppose if you are born into non-Muslim family, grow up as a non-Muslim, nobody do dakwah to you, and you die as a non-Muslim, na'uzubillah, in the life after, how will you feel? You will complain to Allah, Ya Allah, I know all these Muslim, but they never do dakwah to me. What will you think about the Muslim at that time? They have betrayed you. They are your friend, but they never do dakwah to you. Okay, yang lepas ni mungkin anda tak sempat nak cakap ni, antum baca je. Pening pula nak dengar anda cakap. Tapi anda rasa keempat ni anda ada buat tulisan. But for the purpose of discussion, let's say if I die as a Muslim in Akhirah, the day of judgment, when Allah want to send me to the hellfire, Allah will ask me, why didn't you believe? And I will tell Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I knew so many Muslims during my lifetime, but none of them did da'wah to me.
None of them do proper da'wah to me, a systematic da'wah to me, with follow-ups and so on. They did not explain about Islam to me. Ya Allah, I have neighbors who were Muslims. When I was a student, I have friends who are Muslims. When I work, I have colleagues who are Muslims. But they never speak to me about Islam. They never invite me to your religion, Ya Allah. Ya Allah, drag them together with me to the hellfire. Okey, antum dapat baca ke tadi? Yang part yang nak tak ulang suaranya? Dapat. Baik. Apa perasaan anda? Apa perasaan antum? Takut. Wah. Okey, Kayaknya ada orang claim gitu. ada orang claim. Patutnya ada orang claim macam tu. Okey. Now, ada yang kenal tak Syah Kirit tadi? Ke tak kenal? Tak kenal sebab dia orang Malaysia. Okey. Ada yang kenal Okey. Sebab dia ada history di mana dia masuk Islam masa dah dewasa dan anak-anak pernah dengar talk dia, dan dia biasanya dia akan cerita macam mana dia masuk Islam. Dia cakap dia berkenan dengan seorang perempuan Melayu tu. So saya cakap nasib baiklah saya jatuh cinta dengan orang Melayu. Kalau tak memang tak masuk Islam Biasanya orang semua gelak macam kelakar Tapi bila orang gelak, muka dia terus merah dan dia marah Dia kata, kau gelak? Dia kata, tahu tak bapak dia yang dia sayang tu mati kafir? Dia akan tuntut kepada semua rakan sekerja bapak dia yang Muslim tu ke akhirat nanti. Kau cuak tak bila dengar macam tu? Dan dia sebab dia rasa benda tu. Dia sebab dia sayang ayah dia kan. Dan ayah dia tahu ayah dia kenal orang Islam lama dah. Tapi tak ada orang pernah cakap apa-apa kan. So bila kita dengar sisi tu sebab kita alhamdulillah kita ditakdirkan lahir dalam keluarga Islam. Kita tak appreciate sangatlah journey orang yang nak jumpa Islam melalui jalan yang payah dan mencari ni kan. Tapi it is real So yang kita cukup risau tu ialah kita takut ada orang boleh dakwa kita lah, na'udzubillah. Dan Nabi SAW telah buktikan tak ada orang boleh dakwa dia, betul tak? Dan dia dah cakap, aku dah sampaikan, hatta kalau orang kafir pun ketika tu tak boleh nak kata tak sampaikan lagi. Cuma dia orang yang reject kan? So siapa yang kita nak selamatkan? Okey, ni ya. Okey, dari segi intention kita nak selamatkan keluarga kita je ke? Sanak saudara kita je ke? Ataupun satu dunia? Dari segi perasaan sepatutnya satu dunia. Nabi SAW dia nak selamatkan kaum dia je ke? Kaum Arab je ke? Ataupun satu dunia? Satu dunia kan? Sepatutnya niat kita begitu Cumanya dia akan jadi persoalan lah. Tapi Nabi tak pernah tengok pun Islam sampai satu dunia. So macam mana dia kata tugas dia dah selesai? So itu kita akan kena bincangkan kalau kita cukup masa Dan kita pun sama kita mungkin tak akan dapat tengok Islam tu sampai satu dunia masa kita hidup. Cumanya macam mana kita nak kata tugas kita selesai pada tahap ini? Okey. Realistik tak kalau dia cakap? Logik ke nak Islam ni boleh diusahakan sampai satu dunia? Boleh ke capai? Boleh. Biasanya orang yang beriman akan yakin lah sebab Allah pun dah janji benda tu kan. Cumanya sebelum nak cakap dunia, kita cakap Malaysia dulu Malaysia ni jauh lebih kecil dari dunia kan. Kalau kita cakap Malaysia, possible tak untuk kita Islamkan satu Malaysia? Ataupun sampaikan Islam kepada satu Malaysia? Possible Sebab anda biasa tanya, ada orang kata macam susah je kan. So dia jadi pelik lah. Kata satu dunia possible, Malaysia tak possible lah. So macam mana tu kan. So okay. Now, senang ke susah tapi? Susah payah Okey, dalam masyarakat Malaysia kalau kita ambil in this context berapa persen Muslim, berapa persen non-Muslim? Roughly 40% 40% tu apa? Muslim ke non-Muslim? Non-Muslim. Salah Muslim. Oh betul, bukan kalau Muslim 40% maknanya minoriti kita. 16%. Roughly biasanya dia ikut bancian yang buat dibila dan dia kira macam mana kat Sabah Sarawak tu kan.
Tapi kita ni slightly over majority lah kot, dalam 60% roughly kan. Tapi senang cerita kalau nak buat mudah kira katakanlah 50-50 katakanlah 50-50 walaupun dia lebih daripada 50. Katakanlah 50-50 50% Muslim, 50% non-Muslim. Senang tak nak dakwah sebenarnya? Bukan seorang jaga seorang je ke? Bukan seorang dakwah dengan seorang je? Betul. Kenapa susah pula? Kenapa cakap susah tadi? Kalau semua function, that's the issue kan. Kalau semua function memanglah seorang-seorang. Tapi masalah dia ramai yang tak function kan. Ramai yang tidur ni. So ratio dia bukan 1 dengan 1. Sebab orang yang buat kerja ni sikit kan. 1 dengan berapa tak tahu kan. So isu orang tidur ni faham kan? Ya Allah, bising. Tidur ni maksudnya orang Muslim yang baik. Tengok pakai baju Melayu samping lagi. Pergi masjid, baca Quran bulan Ramadan dan sebagainya. Tapi tak function lah dalam tugas ni yang dalam tugas syahadah al-haq so dia jadi macam itu yang kerja yang dakwah tu jadi susah. Okey, anak-anak berebut apa ni? Masya-Allah. Tak apa, biar dia main dulu. Okey. So itu belum nak tambah satu realiti lagi yang dia boleh tunjuk dekat orang Islam sendiri kan. Betul ke Islam tu bagus? Tengok tu pak-pak tu. Orang Islam tu kan. So ada yang non-Muslim pernah cerita benda-benda macam ni macam bila kata Islam ni bagus, dia kata buat umat jadi baik dan sebagainya. Dia kata saya tengok berita yang selalu pakai kopiah ni orang yang kena tangkap khaluat dan sebagainya. So itu pun satu hal kita So dalam realiti ni, so nak buat macam mana? So macam mana nak bagi jadi ni? Duduk sana. Macam mana nak bagi jadi? Macam mana kena buat? Antum rasa antum tengah yang berdiri tu ke yang baring tu? Ni diam tanda setuju ke apa ni? Baring. Oh, yang bawah sekali. Na'udzubillah. Yang baring Kebanyakan kita sedar atau tak dia macam masih baring Wah, ada yang dah duduk, dah on the way nak bangun Okay. Now, kalau antum faham benda ni antum akan faham kita ni ikut usrah dalam situasi apa. Sebab kalau kita kata dalam senario macam ni, strategiknya ialah orang yang bangun tu kejutkan orang yang baring tu untuk bangun bersama. Sampai semua orang dah bangun dan kita settlekan pula yang tengah terbalik kat belakang tu, kat bawah tu, dan kemudian kita boleh settle semuanya lah. Dia step by step kalau kita bayang to simplify macam tu So, kalau kita faham kita ni diusrahkan untuk kita bangun daripada baring tu untuk berdiri, tapi kita masih degil nak baring juga kan. Saya nak dengar je, saya nak tak nak function. Ada masalah. Dan kita bersalah sebab kebanyakan kita tak perasan kita bersalah bila kita baik seorang-seorang Kan, apa masalah dia? Aku baik kot. Tak. You still menyebabkan yang tak Muslim tu susah nak dapat hidayah lagi. Masih tertanggung dan sebagainya. So kita kena sedar dalam situasi itu So Rasulullah SAW nak dakwah sampai ke mana So adakah tanah Arab ataupun satu dunia? Kita dah jawab tadi Bagaimana dia buat? So itu satu perbincangan yang kalau kita tengok nanti kita akan bincangkan dalam sesi minggu depan insya-Allah. Ke sesi lepas ni. Tapi yang lumat dan detailnya dalam sesi minggu depan insya-Allah. Okey. So bayangkan ni satu cuba imagine. Kita tengah duduk relax tengok pemandangan, cantik kan pemandangan kan. Kalau gambar ni bergerak-gerak antum nampak tak? Bila nak klik macam tadi tu gambar video bergerak antum nampak Ke dia tak nampak bergerak? Nampak Okey, bayangkan kita tengah duduk lepak, kemudian kita nampak ni. Imagine ada seorang budak ni. Mata dia tertutup, dia jalan senyum macam tu dan nak jatuh. Korang buat apa? Tegah dia. Tarik tangan dia. Kita cuba tarik kan. Kalau dapat dekat kita tarik tangan dia kan. Kalau kita jauh kita buat apa? Kita lasso dia kan. Nak kejar tak sempat kita tarik dengan tali cowboy tu kan. Itu analogi lasso Kalau siapa yang tak buat benda tu jahat tak? Kita biar je. Ataupun menarik ni, viral kalau video ni ambil gambar. Tu lagi jahat So sepatutnya kita ada intention untuk selamatkan
tolak tu itu layak diazab sesungguhnya kan. Dan tapi sebab analogi ni anda terfikir sebab apa? Sebab macam Syakir dia sebut lah, dia kata cuba bayangkan anak yang kita sayang tengah jalan dia tak apa nak jatuh, dan ada orang sebelah tu tengah sembang-sembang sebelah tu je boleh je tahan sebenarnya, tapi dia biar anak kita jatuh kan. Kita akan dakwa tak orang tu sampai ke habisnya kan? Memang kita takkan puas hati sampai habis kan. So dia kata macam tu lah dia rasa terhadap orang Islam, terhadap ayah dia kan. So kalau kita faham analogi tu, kita akan faham lah betapa seriusnya jenayah itu kan. So hakikat kita sekarang ni bukan seorang tau, tapi ramai, berbondong-bondong lah orang yang tak nampak nak jatuh ni, dia nak jatuh. So kita nak buat apa? Kita nak selamatkan siapa? Macam mana nak buat ni? Bukan seorang ni, guna lasso besar. Okey. Tapi intention kita, anda rasa jawapan antum tu menggambarkan intention lah kan. Okey, kita nak selamatkan sesamai mungkin. Kenapa nak buat analogi ni? Sebab ini reality bukan seorang yang perlu diselamatkan, jutaan orang So macam mana? Dan Nabi pun macam tu juga, dia berhadapan dengan isu itu Now, bila kita datang nak selamatkan, siapa yang kita nak selamatkan? Sepatutnya intention kita nak selamatkan semua orang. Intention niat, kita nak selamatkan semua orang. Tapi dari segi reality, kalau based on analogi ni, kita dapat tarik seorang-seorang. Ni analogi dari reality mungkinlah beberapa orang ke apa kan. Tapi apakah yang paling strategik untuk dibuat? Adakah kita selamatkan seorang, okey duduk sana, tangkap lagi seorang, duduk sana, ataupun macam mana? Ramaikan orang yang boleh tarik Ramaikan orang yang boleh tarik Ada yang jawab buat pagar. Itu pun betul dalam konteks kalau kita ada pemerintahan, sebab tu ada undang-undang, ada tu dah masuk institusi lah. Tapi ni kita masih cakap masih awal ni. Nak buat pagar seorang-seorang pun tak tahu berapa tahun nak siapkan dan sebagainya lah, kalau kita buat analogi itu So kita jadikan dia, yang strategiknya kita jadikan dia tukang tarik orang juga. Kenapa? Supaya dia menambahkan orang, dan sekiranya proses ni berlaku, makin ramai serentak yang boleh dia tarik. Boleh faham Dan ini exactly apa yang Rasulullah SAW buat. Dan kita akan perincikan benda ni in more detail next week apa yang Nabi buat tu sebab dia tak ada okey Abu Bakar dia Islam duduk baik-baik kat rumah dia tak begitu kan. Sebab kalau dia buat macam tu, bila Rasulullah SAW wafat, dia akan habis je lah kan. Siapa yang sempat Islam masa tu je kan. Tapi cara Nabi buat ialah supaya Islam tu akan berkembang, dan Nabi tak ada dah pun, SAW dah tak ada pun, benda tu akan berterusan So kita bayangkan kita di sini So kita inilah, kita yang tengah ditarik, dilaso dan ditrain. Okey, minta tolong lasso sekali lah. Jom sama-sama kita melaso kita menarik. Apa masalah kalau kita tak nak commit proses tu? Kita pun jadi lasso, tak nak lah. Ada masalah? Apa masalah dia? Masalah dia akan menghilangkan proses tu kan. Apa jadi kat orang yang ramai-ramai tu? Yang ramai selain Nabi kita tu? Dia tak dapat diselamatkan, dia akan jatuh Now, so logik tak kalau reaksi nakib kita jadi muka macam tu? Logik Now, anda selalu cakap kat Murabi macam ni tau. Kalau antum faham gambaran ni, bila anak buah antum tak commit, tak menjadi, antum relax je, antum tak faham apa yang antum buat. Sebab kita takkan relax sebenarnya, kita takkan buat hati kalau tak menjadi. Sebab apa? Sebab kita bukan nak dia seorang, kita nak satu dunia ni, kita nak selamatkan semua orang. Dan kita memang rasa bersalah sangat setiap orang yang mati tanpa sempat disampaikan Islam So yang kita bawa ni untuk kita train untuk meramaikan. So insya-Allah makin ramai kita dapat selamatkan. Tapi kalau dia ni tak menjadi, buat sambil lewa dan sebagainya, kita pun tak apa, biar je. Something is wrong with us. Itu anda cerita kat Murabi. You have to feel something. Kepada yang ikut usrah pula, yang mutarabi pula, anda cakap, kalau nakik antum macam marah, jangan anggap personal. Dia bukan isu marah kat anda. Dia passionate nak selamatkan manusia So sebab tu dia akan rasa macam dia tak puas hati So itu tanda yang bagus from that sense Dia bukan just nak marah kat kita tak tentu pasal So we have to realise this. Otherwise kita akan ikut dan kita tak kisah, aku lambat berkembang pun tak apa, biarlah kan. So kita, sebab dia jadi macam selfish lah, macam ada cakap tadi, dia fikir diri sendiri je. Dia ingat benda ni untuk diri dia saja. Dan unfortunately kebanyakan orang ikut usrah ni memang untuk diri dia saja kan. Itu satu cerita lagi lah. Yang sepatutnya kita ubah mindset. Kita sebenarnya ikut ni untuk something bigger, something larger. Sebab tu kita ada keseriusan untuk bagi jadi
hopefully dalam program macam ni pun macam itulah keseriusan kita masing-masing. So cerita ni akan mewujudkan satu soalan lah, penting sangat ke nak ikut proses tarbiyah ni kan, dan faham ke kenapa. So perbincangan ni yang ni anda lajukan, dia akan mewujudkan usrah tu macam mana pula, kenapa ada usrah tu, apa benda usrah tu. So soalan-soalan ni akan ni semua nak highlightkan, dia akan di-cover dalam sejarah usrah. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada belum. Tapi sejarah usrah ni kalau ikut schedule kita akan cover next week kan, tak silap lah. Next week insyaAllah. So kita akan perdetailkan, sekarang at least kita dah faham analogi lasso tu dan sebagainya. So pendetailan lebih detail lagi tentang macam mana usrah tu fit into the gambaran dan sebagainya, itu akan diperdetailkan minggu depan insyaAllah. Now, so balik kepada sini. Oh, kita masih di page ke-7 buku dia. So anda rasa sebab kita kalau jadual sampai pukul 11 tadi kan, walaupun kita start lambat, tapi lah anda cuba start on time juga. So maksudnya akan ada banyak portion yang kita tak sempat cover dalam buku ni, so yang kita cover waktu lain lah. Tapi anda rasa dia punya beginning tu, at least kalau kita dapat betul-betul apa yang kita dah cover setakat ni pun, sepatutnya dah hidup kita akan berubah totally. Kalau sebelum ni kita memang tak endah tanggungjawab lah. Tapi sebab dalam kupasan yang panjang lepas ni, dia banyak kepada nak clearkan misunderstanding. Sebab setengah kata as long as aku buat dakwah, dia akan tanya, betul ke as long as buat dakwah? Kalau buat dakwah yang tak berkesan, boleh ke kata aku dah buat kan? Ke macam mana? Macam aku dah bisik lah ke budak tu jangan jatuh kan, dia jatuh juga, nak buat macam mana? So dia ada benda yang macam kita tak boleh nak, macam awak memang tak boleh buat lebih lagi ke? Memang sungguh ke itu je yang boleh buat? Contohnya gitu kan. So dia ada persoalan-persoalan yang real dalam konteks. So kebanyakan kita banyak word-word yang bahaya, macam as long as buat dakwah, asalkan buat something daripada tak buat something. So word-word tu amat bahaya, sebab itu bisikan syaitan lah sebenarnya. Sebab dia akan hujahkan kat sini, tak, benchmark dia apa? Kalau kita nak selamat bila berhadapan dengan Allah ni, apa yang takat mana yang kita patut buat? So itu kupasan yang lagi panjang dalam, kalau anda tengok nombor slide ni slide nombor 62 daripada 131. So roughly kita baru cover separuh daripada buku dia lah. So kat belakang-belakang tu dia akan cerita, dan kat situ kita akan clear kenapa penting sangat ke bina negara. Tak boleh ke dakwah cara macam sembang-sembang ni je ke kan? Penting sangat ke macam mana, dan ada pendetailan yang sepatutnya kita faham. Okey. So semua ini soalan akan berhenti dalam 2 minit lagi insya-Allah untuk menghormati masa. Semua ini menjelaskan apa yang saya nyatakan tadi, bahawa syahadah yang Allah perintahkan ini sebenarnya bertujuan mematahkan segala hujah manusia yang bakal digunakan di hadapan Allah kelak, agar tiada lagi ruang untuk manusia membuat alasan seperti mereka menerima seruan para nabi. Tiada alasan untuk mereka berkata, kami tak pernah diberitahu tentang perkara ini, jadi tidak ada sebab untuk kami dihukum kerana melakukan apa yang kami tidak tahu, mana yang baik atau mana yang tidak, mana elok mana buruk. So kewajiban Allah kepada kita ni supaya tak ada manusia yang boleh bagi alasan lah kan? So keadilan Allah menghukum manusia tu, okey, ni kita faham dah. Kita dah jawab tadi. Okey, anda tutup dengan ni lah kot. Mungkin dia akan terlajak 2 minit hopefully. Cuba buka Al-Hadid surah 57 ayat 20. Ni pun satu benda yang perlu difahami juga. Doktor, maaf ganggu. Doktor habis pukul 11.20 tau. 11.20. Lepas tu nanti. Okey. Okey, baik, selesai. Okey, boleh buka surah ni. 57 ayat 20. Okey. Dan anda kotakkan perkataan tu, Al-Kuffar. Apakah maksud Al-Kuffar dalam ayat ni? Ada? Ada jumpa? Penanam. Semua terjemahan sama ke? Ya. Ada yang terjemahan petani dan sebagainya? Pekebun. Penanam Kalau Ana para petani. Para petani. Now, anda suka dalam kelas anda pun kadang-kadang anda tanya buat quiz ni, walaupun anda mengajar kelas engineering.
Kenapa petani ni tiba-tiba dipanggil kufar? Tak tahu. Asal tak pasal-pasal petani kena kufar ni? Sian tu. Mungkin sebab dia orang lagi pentingkan hasil tanaman tu berbanding urusan dengan Allah. Tak tahu, maybe. Okey, ada lain? Siapa pernah first time dengar soalan ni? Kafarah maksud menutup Okey. So dia actually literal meaning kan. Maksudnya bila kita tengok root word kan. Kafarah tu ialah tutup kambus. So kerja petani ni dia letak benih dia kambus kan. Letak benih kambus So itu datang word kafir tu, orang yang menutup sama juga macam tasbih kafarah kan. Kita nak minta tutup dosa orang kata kafarah dosa dan sebagainya. So from there kita akan faham maksudnya bila seorang tu dia sebut kafir, anda dah sebut tadi kan, maksudnya awalnya kita panggil jahiliah, tapi bila kebenaran dah datang dia reject. Oh dah benar tak nak tutup juga kan. So dia jadi kafir. So again soalannya kepada kita secara jujur, kita rasa non muslim kat Malaysia ni dah sampai kategori kafir ke? Apa pandangan anda? So kalau belum, bahayanya kat kita kan tak? Kita juga. Okay. So gitu So sebab kita ni macam mana cakap dalam bahasa kita bila sebut kafir tu kita faham kafir tu semua orang non muslim, betul tak? Dan kenapa kita ada bayangan macam tu? Sebab satunya kita jarang tadabbur Quran tu satulah. Tapi keduanya sebab perbincangan pasal kafir dengan muslim ni biasanya dalam konteks fiqh. Dalam isu fiqh dia ada isu dia apa? Isu sembelihan, boleh makan tak sembelihan? Isu nikah kahwin, isu mungkin kubu kat mana ke, pusaka ke. Sebab tu dia jadi black and white macam muslim non muslim. So kafir, semua non muslim tu kafir lah. Sebab dalam fiqh dia macam tu je. Tapi dalam Quran dia mainly bukan ayat fiqh kan. So dia ayat yang pendakwah akan faham kan. So maksudnya sebab tu tidak sama antara allazina kafarun dengan al-kafirun contohnya. Sama juga allazina amanu dengan al-mu'minun. Dan juga kafir tu merujuk kepada siapa dia tak, bukan, kalau kafir ni setiap kali kita translate sebagai non muslim dia amat bahaya. Dia amat bahaya. So of course kalau dalam konteks fiqh, sebab tu dia ada kafir harbi, kafir zimmi, sebab semua pun kafir. So dia kena kategorikan kafir tu. Tapi kalau dalam konteks ayat Quran dia tak guna word macam tu kan. Kafir tu ialah orang yang reject kebenaran. So begitu kan. So kita kena faham konteks juga bila kita, kalau tak dia jadi salah penggunaan nas pun bahaya. Kita main chop-chop orang dengan salah faham nas Okey, so faham kafir, apa maksud kafir kita dah cakap tadi. Bagaimana non muslim dengan kita. Demikianlah Allah meletakkan tanggungjawab ini kepada para rasul yang telah dipilih untuk menyampaikan risalahnya dan memastikan syahadah ini sampai kepada hamba-hambanya. Jadi para rasul terpaksa berhadapan dengan segala tanggungjawab ini. Mereka menyebarkan risalah ini sebaik-baiknya dan mereka laksanakan segala tanggungjawab ini dengan penuh kesungguhan, kesabaran dan ketabahan tanpa mengenal erti penat lelah. Okey. So kalau antum faham semua benda tadi tu, saya rasa dia punya passion lain macam dan cara kita deal dia bukan macam kerja sambilan lah. Dia bukan macam, anda selalu tanya kalau dalam musrahana antum faham ni especially kalau orang yang dah tadabbur Quran daripada An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad sebagainya sampai Ad-Duha especially, antum bukan faham macam antum faham macam ni orang Islam, benchmark orang Islam kat sini, dan orang yang buat dakwah tu dia macam top up, dia tambahan. Antum faham macam tu ke? Antum akan faham orang Islam ni dengan dakwah tu di situ, siapa yang tak bawa dakwah tu kurang daripada orang Islam normal. Antum faham macam mana?
Answer kebanyakan kita akan nampak dakwah tu dia add on tau. Itu normal itu normal. Sebab kita jarang tadabbur Quran So kita akan nampak macam Muslim tu yang kita belajar tu lah solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itulah Islam So itu tambahan. Sebab tu kita tak rasa bersalah tambahan tu. Kalau tak buat sebab dia tambahan kan. Bagus lah orang budak tu. Memang nak respect kan. Tapi itu kan tambahan. Tapi kalau antum biasa baca Quran, antum akan nampak terbalik. Kan? Sebab dia macam dia tak ada pemisah antara dakwah tu dengan Muslim. Kalau tak buat tu yang macam na'udzubillah lah. Dia macam awak tak cukup ni, tak cukup sifat ni kan. So dia begitu Sebab tu dia jadi quite interesting kalau kita cakap kita ni, kita kena ada dakwah yang kita kena daurah ke pengisian yang cerita pasal dakwah kan. Kena dakwah. Para sahabat dulu ada perlu macam tu tak? Bila dia masuk Islam dia perlu tak? Okey. Nak cerita sikit pasal dakwah ni kan. Ke dia macam almost mafhum kan. So kita kan perasan dia quite interesting begitu So ada banyak lah yang kita perlu perbaiki dalam konteks kita memahami Islam ni. Okey, seterusnya. Jika sebaliknya, jika para nabi ni tak menjalankan tugas mereka, maka merekalah yang akan dihukum oleh Allah kan, kerana kesesatan dan kejahatan manusia. Dengan kata lain, para rasul terpaksa berhadapan dengan dua pilihan. Sama ada mereka melaksanakan kewajipan syahadah ini dengan cara yang terbaik dan memastikan hujah Allah mengatasi hujah manusia, atau yang keduanya, kecuaian mereka dijadikan alasan oleh manusia di hadapan Allah kelak bahawa mereka tidak menyampaikan kalimah hak yang telah diamanahkan kepada mereka, dan mereka tidak memimpin manusia menuju hidup yang sebenar. Dan kita tengok sendiri bahawa semua para nabi selesai tugas dia. Regardless of, sebab kita tengok kisah nabi ni, ada yang umat terima, ada umat reject, ada umat semuanya kena azab dan sebagainya. Tetapi semua cerita tu tak ada satu kes pun yang nabi tu sendiri fail buat kerja. Betul tak? Sebab tu umat tu layak diazab pun. Sebab nabi dah sampaikan sehabis-habisnya, sebaik-baiknya, dia orang tu degil juga. So layaklah diazab. Tapi kita ni ada satu persoalan yang besar regardless of dia orang terima ke tidak terima, adakah sebab dia orang, adakah sebab dia degil, ke sebab tak tahu pun dia tak. Dan kalau kita tengok kisah-kisah revert ramai kisah-kisah ni memberi gambaran kita tak buat kerja, betul tak? Sebab macam bila dia dapat tahu je macam dia boleh je terima, sebab tu kan kebenaran. So maksudnya selama ni yang sebelum dia tahu tu, maknanya orang tak bagi tahu lah kan. So itu kerja kita. Oleh itu mereka bersungguh-sungguh. Okey, ana pecutkan sikit So mereka buat sehabis mungkin lah supaya di akhirat nanti tidak ada alasan So hopefully kita mewarisi essence yang Nabi, para anbiya ini juga Okey, so ini semua dah terjawab Abu Jahal, Abu Lahab, layak tak dia orang diazab? Dan dia orang boleh persoalkan tak? So kita pun tahu Nabi dah dakwah kepada mereka again and again and again. Itu pun satu lagi, kalau kita kaji sirah tu lagilah macam menginsafkan kan. Maksudnya kita kan macam kalau kita dah ajak sekali, dia kata tak nak kau ni siapa kan, kita tak dah malah nak layan kan. Tapi Nabi SAW berhadapan dengan figure ni bertahun-tahun kan. Kalau di Mekah tu 13 tahun. Subhanallah. So maknanya cuba lagi. Okey, seterusnya, orang-orang yang menerima dakwah melalui para utusan Allah ini, orang yang memahami jalan yang benar seperti yang diajar oleh Nabi SAW, Allah pilih mereka pula untuk mewarisi tanggungjawab ini dan mengambil alih peranan para Nabi bagi memikul tanggungjawab ini. Mereka ini akan bertanggungjawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia di buminya. So hopefully kita merasakan kita umat Nabi Muhammad lah SAW. Dan maksudnya siapa dia orang ni? Dah jawab tadi. Hopefully kita jangan cakap para sahabat. Tu betul lah, para sahabat semua telah membuktikan tabi'in. Tapi harapnya kita juga kita mengharapkan kita tergolong kat sini Tapi kalau kita betul mengharapkan tu, cara kita kena tally dengan pengharapan itulah Seterusnya, orang-orang yang menerima dakwah melalui para utusan Allah ni, ni perenggan tadi. Tapi kalau kita feel benda ni, kita dalam posisi tu, kita kena baca kita lah kan. Allah pilih kita pula untuk mewarisi tanggungjawab ini dan mengambil alih peranan para Nabi bagi memikul tanggungjawab ini. Kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia di buminya. So itu kita Berat tak bila baca macam ni? Baca mereka sedap lagi kan, sebab kita macam cakap pasal orang. Tu ada orang akan bertanggungjawab nanti kan. Kalau kita kata kita kan, aku kalau kita nak tampal kat dinding bilik, kena tulis aku kan. Allah pilih aku untuk mewarisi tanggungjawab ni, dan aku akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Baru tak boleh tidur lena.
Oh, nak baca mak surat? Baca. Okey. Apabila mereka melaksanakan tanggungjawab syahadah ini dengan bersungguh-sungguh dan mereka akan menerima ganjaran Allah daripada Allah. Tidak kira sama ada manusia menerima ataupun menolak. Allah akan memberi ganjaran kepada manusia berdasarkan kebaikan yang telah mereka amalkan dan Allah akan hukum berdasarkan kejahatan dan amal buruk mereka sendiri. So again, translate kepada kita kalau kita dah laksanakan tanggungjawab ni bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan menerima ganjarannya, insya-Allah. Kan? Namun jika mereka cuai dalam melaksanakan tanggungjawab ini dan bertindak zalim dengan memutarbelitkan kebenaran sehingga yang benar menjadi palsu dan palsu menjadi benar, nescaya Allah akan menghukum mereka terlebih dahulu daripada orang lain kerana kecuaian dan pendustaan mereka. Allah bukan sahaja akan hukum mereka kerana apa yang mereka lakukan, malah Allah akan hukum mereka kerana apa yang dilakukan oleh orang lain yang sesat akibat kecuaian mereka, tidak melaksanakan tanggungjawab mereka atau akibat tindakan mereka yang mengubah jalan yang benar melalui syahadah dusta mereka. Itu similar dengan Bani Israel dulu. So again, bila kita baca portion ni, ubahlah semua mereka tu jadi kita. Kalau kita cuai, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Sidang hadirin sekalian, inilah dia tanggungjawab syahadah yang telah diwajibkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, orang-orang yang memiliki kitabullah dan orang-orang yang menerima hidayah melalui perantaraan para nabi dan para nabi yang terakhir nabi yang buta huruf dan berbangsa Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itulah dia tugas syahadatul haq. Semua faham tanggungjawab ni? Semua rasa di atas bahu masing-masing sekarang ni? Dan nak laksanakan? InsyaAllah. Okey? InsyaAllah. Okey, sama-samalah kita sedar dan kita laksanakan. So, bagi orang yang dah start rasa benda ni, dia akan terbuka macam-macam benda lagi di hadapan dia. In the sense of banyak lagi benda yang nak kena faham lah ni. So, macam mana nak laksanakan ni? So, apakah yang sepatutnya aku fulfill supaya insya-Allah aku dah settle tanggungjawab aku. So, sekejap. Ni ada benda ke ni? Hitam ni apa? Okey, ni tak apa. Ni video selingan, tak perlu. Okey. So, bagaimana nak laksanakan tuntutan syahadatul haq? So, dalam baki 6 minit ni, kita akan tengok secara apa yang sempat. Sebab dia ada cerita yang panjang dalam konteks how. First half, dia lebih kepada konteks you have to realize that you have this responsibility. Dan harapnya kita dah sedar. Kemudian, how should you fulfill this responsibility? That's the half of the other half of the tulisan ataupun ucapan dia. So, rasa kita akan sempat cover the main gist dia kat sini. Pembahagian syahadah. Mari kita sama-sama melihat apakah jalan yang sebenar bagi melaksanakan tanggungjawab syahadah ini. Saudara, syahadah ini wujud dalam dua bentuk, iaitu dalam bentuk perkataan dan perbuatan. So dia dah masuk. Okey. Realize it or not, menjadi saksi terhadap kebenaran ni ada dua bentuk. Satu verbally, satu based on our action. Okey, perbuatan kita. So syahadah ni senang cerita ada dua juz'ah ataupun dua kategori, perkataan ataupun perbuatan. So dia sebut tapi kalau anda tak baca pun, antum boleh agak dah ke apa syahadah perkataan, apa syahadah perbuatan? Boleh agak kan? Sama tak dengan dakwah bil lisan, dakwah bil hal? Sama dia banyak elemen dia sama. Tapi dia ada perbezaan sebab syahadah ni okey, perkataan syahadah dengan perkataan dakwah beza tak? Beza. Okey. So, boleh faham ke kalau nak cakap macam ni? Dakwah, kita berdakwah adalah salah satu elemen yang kita perlu buat untuk melaksanakan tugas saksi. Tugas syahadah. Boleh faham ke kalau cakap gitu? Faham. Faham Sebab kalau kita berdakwah saja, dia tak cukup sebenarnya. Sebab syahadah tu dia kena jadi saksi sampai terbukti kan. So, dia ada macam elemen of yang dia akan dibincangkan panjang lebar juga ke sini sebenarnya. Dan maknanya kalau
okey, awak dah dakwah, awak dah ajak, tapi ada benda yang menyebabkan ajakan kamu tu senang di reject. So cukup tak untuk jadi saksi? Tak cukup dan sebagainya. Kalau kat sini dia cakap contoh-contoh lain sebab kalau kita cakap dari segi verbal tu, kalau kita cakap dalam konteks personal, kita akan terbang yang verbal lah. Tapi kalau kita cakap dalam konteks yang lebih luas, radio, TV, tulisan, itu semua bentuk verbal lah sebab dia bentuk point yang disampaikan. So tulisan apa semua pun termasuk. Kalau okey, sebab nak cari point yang just nak highlight sebelum kita tutup ni. Okey, itu penghuraian dia. Faham tak gambaran syahadah perkataan? Okey. Okey. So kat sini dia datang soalan kalau bila dia sebut semua benda tu, sebab syahadah ni kalau kita faham dari awal, syahadah tu benchmark dia lah kalau dekat mahkamah tu juri yakin bahawa hakikatnya begitu. Faham ke? Dia macam kalau kita dah cakap sekali, aku dah cakap dah sekali tadi kat depan kat kandang saksi tu kan. Selagi tak convincing, dia tak sampai tugas syahadah tu. Kalau kita faham begitu, maksudnya dia kena sampai ke level yang orang tak ragu lagi. Oh, memang betul. So kat situ dia cakap, kat situ yang datang soalan, kalau kita buat seorang-seorang, akan sampai tak level selesai tugas tu? So kat situ yang dia akan nampak macam impossible. Impossible untuk sampai ke the benchmark. Tapi sebab Ana skip beberapa perenggan tu, ada perkuasaan yang mungkin kita tak nampak. Tapi okay, syahadah dalam bentuk perkataan ialah kita menjelaskan kepada seluruh manusia tentang kebenaran yang telah disampaikan kepada kita melalui perantaraan para nabi dan para rasul. So kalau kita letak benchmark, itulah aim kita. Buat seorang memang tak settle lah kan, senang cerita. So sebab tu kena ada, senang cerita dia akan jadi aspek perlu ada berjamaah, bergabung dan sebagainya. Syahadah perbuatan pula ialah Allah. Okey. Sorry. Syahadah perbuatan pula ialah realiti amalan kita yang mencerminkan hakikat itu yang mencerminkan hakikat itu. Maknanya kalau kita cakap dakwah bil hal, kita menjadi karakter yang seperti yang kita dakwahkan. So kalau anda pergi kepada soalan terus walaupun anda skip sebab ni kita akan tutup dalam 1 minit lagi. Ni ke soalan dia. Boleh tak buat seorang-seorang benda tu? Anda dah jadi Muslim yang paling baik yang mungkin anda boleh jadi. Selesai tak syahadah perbuatan? Kalau anda cakap macam tu, anda rasa macam ni? Faham soalan? Anda dah jadi Muslim yang paling baik sungguh dah ni. Tak ada cacat cela dah ni. Hampir-hampir level Nabi dah ni. Selesai kat tanggungjawab syahadah perbuatan anda? Belum. Kenapa belum? Kenapa tak? Sebab dia macam improve untuk diri dia sendiri je dulu kan. Okey, lagi. Yang lain? Poin yang bagus. Orang lain tak ajak. Okey, tapi ini soalan dia dalam aspek, sebab kita cakap tadi ada syahadah perkataan, ada syahadah perbuatan. Katakanlah syahadah perkataan kita buat semua dah. Kita memang berdakwah, kita berceramah, kita tulis, kita buat dah, buat video, buat vlog, semua dah buat. Lepas tu syahadah perbuatan pula, sebab kita ni fokus pasal syahadah perbuatan. Kita dah jadi Muslim yang sebaik-baik Muslim. Dalam kategori syahadah perbuatan, dalam keadaan kita dah buat dah berkata ni semua kita dah cakap dah. Dalam kategori syahadah perbuatan dah settle tak? Maksudnya dia dah amalkan semua ke apa? Maksudnya macam mana? Nah, dah amalkan semua yang kita boleh amalkan dalam sebagai seorang peribadi lah. Maknanya akhlak cukup baik, tolong orang, tak rasuah, tak curi tulang, tak apa benda semua lah. Nak fikir apa lagi yang dalam konteks kita ni. Now, sebab soalan ni dia kritikal untuk antum faham, kita dari segi perbuatan kita nak jadi saksi terhadap apa? Sebab kita faham Islam tu apa Islam tu apa? Kalau kita faham Islam tu syumul, Islam bukan hanya kata Islam membuatkan orang jadi baik, betul tak? Islam ada isu sistem, ada isu masyarakat, ada bab-bab kewangan dan sebagainya. So untuk menjadi saksi perbuatan terhadap semua benda tu,
point dia ni disimplifikan, dia pendek kan. Tak cukup kalau kita buat seorang-seorang, sebab banyak benda yang tak boleh dilaksanakan dalam Islam ni seorang-seorang. Dia perlu negara contohnya kan. Macam mana kita nak buktikan kepada semua orang tanpa syak dan wasangka lagi bahawa Islam menyebabkan negara jadi macam ni? Impossible untuk, sebab kalau kita cakap dah. Memang Islam menyebabkan negara macam tu. Tapi saksi perbuatan dia ialah bila negara tu tertegak. Cakap macam tu faham ke? Faham. Faham so itulah benchmark dia. Dan Ana, so ni dah terlajak 2 minit Ana rasa. So Ana kena berhenti kat sini. Tapi at least Antum dah dapat gambaran So maknanya besar lagi lah yang kita kena tunjukkan ni. Sebab bila Antum faham macam tu, baru Antum akan nampak seorang Muslim yang tak memperjuangkan terwujudnya sistem-sistem dan sebagainya tu, dia tak faham Islam tu ajak kepada apa. Dan bila kita berdakwah kepada itu, jadi saksi kepada tu, dia perlu sampai level mana. Wallahu alam. So Ana dah terlajak 3 minit. Minta maaf kepada semua dan juga penganjur. Yang portion yang lebih lagi, pendetailan-pendetailan tu kita cari waktu lain lah yang sesuai insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada penganjur insya-Allah.